Selamat petang tuan, nama saya Tarvin, nombor matrik saya 10DDD22F 1022. Tajuk saya ialah terangkan sejarah dan latar belakang pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Masyarakat di Tanah Melayu, Malaysia pada sekitar kurun ke-19 didominasi oleh dua bangsa yang berbeza selain daripada masyarakat Melayu yang menjadi tuan kepada wilayah Tanah Melayu pada ketika itu, iaitu India dan China. Abad ke-19 adalah titik tolak penting dalam sejarah Tanah Melayu, bukan sahaja mengalami perubahan politik tetapi juga perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan politik telah membawa kepada perubahan sosial. Perkembangan perusahaan biji timah dan getah telah membawa kepada kedatangan orang Cina dan India ke Tanah Melayu. Selain orang Cina dan India, terdapat satu lagi kumpulan pendatang di Tanah Melayu, iaitu orang Indonesia yang datang dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau dan lain-lain kepulauan Indonesia. Terima kasih. Selamat petang. Nama saya ialah Parvindran. Nombor matrik saya ialah 10DDT22F1018. Tajuk ialah pembentukan Malaysia Majmuk. Orang Melayu merupakan kaum yang terbesar di negara ini, iaitu lebih daripada 10 juta orang. Orang Melayu diistilahkan sebagai kaum Bumiputera bersama-sama dengan penduduk peribumi yang lain. Dalam perlembagaan, orang Melayu merujuk kepada orang yang bertutur bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu dan beragama Islam kriteria yang diberikan oleh perlembagaan. Ini memberi implikasi bahawa sesiapa sahaja boleh menjadi Melayu asal sahaja memenuhi 3 kriteria tersebut. Sebab itu, apabila seseorang yang bukan Melayu memeluk Islam, seorang itu dianggap secara otomatik fasih berbahasa Melayu dan hidup seperti orang Melayu, hasil dari pergaulannya dengan orang Melayu. Orang Cina memasuki Malaysia sejak akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 lagi. Pulau Pinang dan Singapura telah menjadi destinasi utama mereka apabila kedua-duanya dibuka oleh British pada tahun 1876 dan 1819. Tetapi orang Cina telah pun berada di negara ini sebagai peladang kambing dan lada hitam ketika Riau berada di bawah kekuasaan Johor. Mereka kemudiannya berpindah ke Singapura selepas Singapura dibuka oleh British. Pada awal abad ke-19, saudagar Cina dan Eropah membawa masuk orang Cina setelah saudagar berkenaan mendapat izin untuk mengerjakan lombong daripada pemerintah tempatan dengan tenaga buruh Cina yang tidak begitu banyak. Pada pertengahan abad ke-19, peladang gambir dan lada hitam yang tertumpu di Singapura mula memasuki Johor. Mereka diberi kawasan di sebelah sungai oleh pemerintah Johor untuk membuka ladang. Contohnya, Temenggung Johor mengeluarkan surat sungai kepada seorang ketua di satu-satu kawasan ladang gambir atau lada hitam yang disebut sebagai kangkar. Di Perak, Long Jafar yang menjadi pembesar larut telah membawa masuk buruh Cina dari negeri-negeri selat pada tahun pertengahan abad ke-19 untuk mengerjakan lombong biji timah di Larut. Golongan awal orang India akan datang ke negara ini dikesan sejak abad ke-19 lagi. Mereka datang ke Tanah Melayu sebagai pedagang dan ada yang dilantik sebagai saudagar raja. Bilangan mereka yang tidak begitu ramai tidak memberi kesan besar terhadap komposisi di negara ini. Selepas perjanjian Inggeris Belanda 1824, British membawa masuk orang India dari Bangka Hulu. Golongan ini Nama saya Mitran anak lelaki Balakrishnan, nombor matrik 10DDT22F1029. Sekarang saya akan terangkan kesan terhadap kemajuan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pembentukan Malaysia telah memberi impak yang besar kepada semua rakyat Malaysia. Ia dapat membawa ke arah kemajuan dan kemakmuran negara. Kemakmuran ini perlu dikekalkan untuk generasi akan datang. Kesan pembentukan Malaysia terbahagi kepada aspek politik, ekonomi dan sosial. Dalam aspek politik, pembentukan Malaysia dapat mewujudkan suasana kestabilan dalam masyarakat.
Hal ini penting kerana tidak akan mewujudkan pertidihan kuasa dan kestabilan politik terjamin. Malaysia telah bebas dari ancaman luar dan tidak akan berlaku peperangan. Ini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat majmuk, kemajuan negara dalam setiap bidang dan dapat menjamin ketenteraman dan keamanan negara. Dalam aspek ekonomi, pembentukan Malaysia dapat mewujudkan satu pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian. Kerjasama serantau dalam bidang ekonomi dapat memanfaatkan keistimewaan dan sumber-sumber yang ada di negeri-negeri ini. Sektor pelancongan juga dapat memajukan dan meningkatkan ekonomi negara. Akhirnya, dari segi sosial pula, pembentukan Malaysia dapat mewujudkan masyarakat yang berpadu dan mempunyai semangat cinta akan negara, berpandukan perlembagaan negara dan rukun negara. Selain itu, ia juga mencerminkan rakyat Malaysia yang saling bekerjasama, bermuafakat, berdikari, berfikir dan menghayati satu visi untuk membina satu negara bangsa. Kemajuan dari segi perpaduan yang ditunjukkan oleh sikap masyarakat Malaysia sekarang oleh kita banggakan. Kita saling menghormati agama dan bangsa lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera tuan, nama saya Munish, nombor batrik saya 10 DDT 22F1021. Sekarang saya akan terangkan 3 peranan pihak kerajaan dalam usaha untuk mengekalkan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Peranan yang pertama ialah melaksanakan sekolah wawasan. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan merupakan satu jalan komunikasi yang mudah untuk merealisasikan hasrat ini. Dengan pengenalan satu sistem pendidikan yang sama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, ia telah mewujudkan perpaduan kaum secara tidak langsung. Selain itu, terdapat sekolah wawasan yang menempatkan 3 jenis sekolah iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Peranan yang kedua ialah menganjurkan majlis rumah terbuka. Semasa kerajaan mengadakan majlis rumah terbuka, seluruh rakyat negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum memberi komitmen yang tinggi. Mereka menghadirkan diri dan berhubung dengan satu sama lain dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Interaksi antara kaum dalam majlis sebegini dapat memperkasakan hubungan antara kaum di Malaysia. Tuntasnya, kemajuan negara kita bergantung kepada perpaduan kaum seperti kata pepatah, bersatu teguh bercerai roboh. Perpaduan kaum juga dapat dipupuk melalui aktiviti kemasyarakatan yang memerlukan setiap kaum mengambil bahagian dalam setiap aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Peranan yang terakhir ialah program latihan hikmat negara PLKN. Jika perkara ini diteliti dengan lebih lanjut, sebelum ini kerajaan telah mewajibkan remaja yang berumur 17 tahun ke atas untuk menyertai program latihan hikmat negara PLKN. Modul kenegaraan PLKN sememangnya bertujuan untuk melahirkan semangat perpaduan dalam sanubari remaja daripada masyarakat majmuk yang bakal menjadi pemimpin negara satu masa nanti. Selaras dengan modul kenegaraan yang dijalankan, para remaja berbilang kaum berpeluang untuk bekerjasama dalam pelbagai aktiviti seperti peribahasa, bagai aur dengan tebing. Justru perpaduan dapat disemai melalui aktiviti-aktiviti berkumpulan tersebut sememangnya. Tidak dapat disangka bahawa PLKN turut memainkan peranan domain dalam iktizam membentuk perpaduan kaum. Terima kasih. Kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran daripada luar. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di tanah Melayu. Oleh itu, wujud masyarakat berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di Malaysia. Jadi kita haruslah bersama-sama menghubung dan memajukan negara kita. Terima kasih.